Hello, saya Anagiri. Ahli member saya iaitu Clara, Lim Zenzo, Tan Yan Lee, Leong Zili dan Lee Ming Hong akan memperbentangkan tajuk The Pursuit of Happiness daripada grup 5 kemahiran perundingan. Nama sejahtera saya Tan Yan Lee. Saya akan membentangkan tentang pengenalan dan isu yang relevan terhadap kes. Filem The Pursuit of the Happiness ini menceritakan seorang bapa tunggal, Chris Gardner, yang bekerja rajin dan gigih untuk tinggal bersama anaknya, sehingga dia menjadi seorang jutawan dan CEO dalam sebuah syarikat broker syahar Amerika yang terkenal. Seterusnya, ada 4 isu yang didapat dari filem ini. Pertama ialah perceraian. Contohnya, isterinya selalu bergaduh dengan Chris kerana Chris tidak menanun janji dengan isterinya. Kedua ialah kemiskinan. Chris menghabiskan semua tabungan keluarga untuk memberi scanner kepadangan tulang. Pelaku ini menyebabkan dia tidak kemampuan keuangan untuk membayar semua pembelanjaan semasa scanner ini tidak boleh dijual. Ketiga ialah kehilangan tempat tinggal. Dia tidak kemampuan keuangan juga menyebabkan Chris kehilangan tempat tinggal. Dia dan anak terpaksa tidur di tandas awam dan tempat luar. Akhirnya ialah pertandaan. Chris selalu menangguhkan tarikh untuk membayar cukai. Isu ini menyebabkan dia ditangkap ke balai polis dan ditahan sehari. Terima kasih. Sama sejahtera, saya Leong Zili. Saya akan membentangkan latar belakang masalah yang ditunjukkan dalam filem ini. Pertama ialah konflik dengan kawannya. Chris meminta wang balik daripada kawannya, tetapi gagal kerana kawan dia ingin tolong mencari tempat tinggal yang baru kepada Chris akan menggantikan wang kehutangan. Kedua ialah konflik kesalahpahaman antara isteri dan suami. Isterinya selalu bergaduh dengan Chris kerana isteri seorang nak bergaduh 2 pekerjaan untuk membebankan semua pembelajaran keluarga. Ketiga ialah konflik dengan pemilik motel. Chris tidak kemampuan kewangan untuk membayar sewa dan menyebabkan pemilik motel membuang barangan Chris keluar dari motel. Hal ini menunjukkan Chris gagal berundingan dengan pemilik motel itu. Keempat ialah sengaja menyusahkan daripada penyelidik. Penyeliannya suka panggil Chris memberi sarapan dan tolong berlapor kereta semasa dia sibuk. Melalui perkara ini, kekurangan komunikasi akan menyebabkan lebih banyak berlaku dan Chris juga kekurangan integriti dengan pelanggan yang sudah temu janji. Akhirnya ialah konflik sosial antara Chris dan pemandu taksi. Chris tidak cukup wang untuk membayar taksi dan dia ingin melarikan diri. Hal ini menunjukkan dia tidak cuba berunding dengan pemandu taksi dan menyebabkan konflik berlaku. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Lee Ming Hong. Saya present tentang penilaian kepada penyelesaian kes pertama. Chris Yander dan anaknya sedang bermain bola keranjang. Ketika anaknya mengata bahawa dia ingin menjadi pemain bola keranjang profesional, dia secara tidak sengaja mengatakan bahawa anaknya tidak mempunyai bakat. Semasa melihat anaknya menyimpan bola keranjang dalam diam, dia menyedari bahawa dia telah mengata salah. Chris tidak meminta maaf secara langsung dengan anaknya. Sebaliknya, dia berkata kepada anaknya, "Tak kira sesiapa memberitahu you, kamu tidak boleh melakukan sesuatu, termasuklah saya. Kamu mempunyai impian, kamu kena berpegang teguh kepadanya. Orang lain tidak dapat melakukan apa-apa, mereka hanya memberitahu anda tidak boleh melakukannya." Hal ini telah memperbarui semangat anaknya dan pada masa yang sama memberi inspirasi kepada dirinya sendiri. Hai, saya Lim Zheng Xue. Sekarang ingin membentangkan penilaian kepada penyelesaian kes ini. Pertama kali, Chris ingin memberi impress kepada Mr. Twister untuk bagi dia satu chance untuk temu-tuka di syarikat broker. Dia ikut Mr. Twister naik ke taksi untuk memperkenalkan diri, tapi Mr.
Twister itu tidak peduli dia. So dia help Mr. Twister untuk menyelesaikan QB rubrik itu. Selepas itu, Chris juga memberi sifat yang positif dan memperhatikan perbualan yang positif dan juga sentiasa memberi penjelasan yang tambahan kepada penemu duga. Semasa pergi temu duga, dia memakai baju yang unprofessional, tapi dia tidak mencari alasan-alasan yang tak jujur. Dia straightforward beritahu temu duga kenapa alasan ini saya memakai baju yang unprofessional datang ke temu duga. So dalam movie ini saya dapat tengok Chris sepanjang temu duga ini dia memberi impress kepada orang ialah dia ialah seorang yang jujur, dia seorang yang yakin, dia seorang yang ikhlas untuk menjawab soalan-soalan di dalam temu duga ini. Hai, saya Clara. Saya akan membuat refleksi berdasarkan penyelesaian untuk tugasan kajian ini. Anything is possible atau segala sesuatu itu adalah mungkin. Untuk mencapai sukses, kita hendaklah tidak membuat alasan atas kegagalan kita ataupun menyalahkan situasi atau orang lain. Namun kita hendaklah mengambil tanggungjawab atas tugasan peribadi dan juga membuat inisiatif untuk menghadapi kesulitan yang ada. Chris mempunyai segudang alasan dan juga alibi untuk kegagalannya. Dia boleh menyalahkan isterinya yang meninggalkannya dan juga menyalahkan orang yang membuat dirinya bankrupt. Namun Chris tidak membuat semua alasan tersebut sebagai alasan. Dia mengambil tanggungjawab dan mengambil inisiatif untuk mengubah nasibnya. Banyak orang hanya beralasankan situasi yang ada, tetapi seorang pemenang akan mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada. Dalam hidup, kita haruslah mengambil banyak keputusan dan kadang-kala keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang salah. Jadi kita hendaklah belajar daripada kesilapan tersebut dan mengambil keputusan lain yang lebih baik pada masa hadapan. Itulah cara kerja kehidupan. Saya Arun. Saya ingin membentangkan refleksi filem Pursuit of Happiness. Ilmu penting yang dipelajari menerusi penelitian terhadap kes ini ialah jangan berhenti memperjuangkan cita-cita anda. Cuba kita memperhatikan watak Chris Gardner dalam filem ni. Tokoh ini menghabiskan seluruh simpanannya untuk melabur dalam mesin pengimbas kepadatan tulang. Sekiranya dia tidak menjual sekurang-kurangnya 2 mesin sebulan, perbelanjaan sara hidupnya tidak akan ditanggung. Bersabar ketika mencari jalan keluar untuk sebarang masalah. Semasa menjual mesin, Chris ditinggalkan oleh isterinya. Dia terpaksa membayar banyak tunggakan dan pindah rumah sewa. Tidak ketinggalan, Chris harus menjaga satu-satunya anaknya. Namun dia selalu bijak dan tidak pernah mengeluh tentang perjuangan hidupnya. Akhirnya, setiap usaha yang baik akan menghasilkan buah yang manis. Pada akhir cerita ini, Chris menjual sahamnya dan menubuhkan perniagaan broker sahamnya sendiri. Selain itu, tokoh berusia 64 tahun ini juga telah mendirikan tempat perlindungan bagi para gelandangan. Itulah watak dan sikap Chris yang dapat dijadikan contoh bagi kita yang sedang berjuang. Terima kasih.